Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam siaran CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi. Dan kita tidak berada dalam studio TV Al-Hijrah. Istimewanya kami sekarang berada di luar studio, yang mana kami berada di Penjara Kajang. InsyaAllah kita akan bawakan insan yang istimewa, insyaAllah, untuk memberikan satu inspirasi kepada masyarakat luar sana yang sedang menonton, yang sedang mendengar kita, insyaAllah, dalam CCTV kali ini. Dan kali ini kita bersama dengan Tuan Muhammad Arifin bin Ide, yang mana akan menceritakan pengalaman beliau sebagai salah seorang pegawai yang bertugas di Penjara Kajang. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami CCTV. Okey, baik terima kasih Tuan, menjemput saya. Ya, Alhamdulillah Tuan. Berkenaan dengan sedikit latar belakang, saya yakin ramai yang di luar sana yang dah tertunggu-tunggu nak tahu tentang pengalaman. Sebelum kita pergi dengan pengalaman Tuan, mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit latar belakang berkenaan dengan Tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, nama diberi Muhammad Arifin bin Ide. Saya berasal daripada Kelang, Selangor. Okey, untuk pendidikan awal saya bermula di SJKC Pihua, dan saya disambung sekolah menengah di SMK Taman Kelang Utama, dan kemudian saya melanjutkan pengajian di Politeknik Shah Alam, seterusnya di UTHM, bahagian diploma degree Mechanical Engineering. Berkenaan dengan latar belakang kerjaya, saya bermula di Jabatan Penjara pada 2 hari bulan 9 2013 sebagai warden penjara. Kemudian saya dinaikkan pangkat sebagai inspektor penjara, dan alhamdulillah sekarang saya memegang jawatan sebagai ketua inspektor penjara di Penjara Kajang. Masya-Allah, maknanya dah lebih 10 tahun Tuan berada bersama dengan Penjara Kajang. Alhamdulillah. Oh, maknanya tak ada rotate-rotate ke Tuan, macam mana? Ke memang Tuan ditugaskan di sini memang akan sentiasa di sini ke? Warden penjara saya bertugas di Penjara Keluang. Kira macam apabila dah Tuan berada di sini, Tuan akan terus berada di sini ke? Kita ikut penempatan kekosongan. Adalah perubahan unit dan sebagainya. Okey, faham. Tadi Tuan ada kongsikan bersama dengan kami bahawa Tuan daripada latar belakang Tuan di waktu sekolah tu SJKC ya. Maknanya Tuan memang fasih bahasa Mandarin ni. Boleh lah. Boleh lah. Ada ilmu lah. Ada ilmu, masya-Allah. Maknanya Tuan boleh berbahas bila orang soal tanya dalam bahasa Mandarin, boleh jawab lah. Boleh, insya-Allah. Masya-Allah. Tuan, mungkin boleh kongsikan juga antara tanggungjawab utama Tuan sebagai salah seorang pegawai yang bertugas di penjara ni, ataupun kongsikan bersama dengan kami antara rutin-rutin Tuan seharian macam mana? Okey, untuk berkenaan dengan tanggungjawab, saya adalah ketua unit PPI, iaitu Program Pembangunan Insan. Jadi saya adalah pegawai pemulihan. Jadi di sini peranan saya, tanggungjawab saya adalah memulihkan banduan. Jadi saya punya peranan adalah memastikan program pemulihan dijalan dengan berkesan. Sebagai contoh, kita kena mengenal pasti prospek-prospek mengikut tahap-tahap pendidikan mereka. Maknanya pemulihan insan ni dia lebih kepada bidang pendidikan, maknanya dalam bahagian pendidikan lah. Dia bahagian pemulihan. Meliputi banyak fasa. Meliputi semualah. Jadi peranan saya juga kena memastikan, sebagai contoh, ada prospek yang tidak boleh membaca, menulis. Jadi kita akan tempatkan mereka di dalam kelas 3M. Jadi ada juga yang lemah dalam ilmu agama. Mungkin kita akan letak mereka daripada Iqra 1 sehinggalah mereka boleh sampai ke tahap bacaan Al-Quran. Jadi peranan saya kena memastikan prospek mendapat ilmu sebelum mereka dibebaskan. Ini yang kita nak berikan orang kata contoh ataupun satu cerita lah kepada masyarakat luar sana yang sedang mendengar ataupun yang sedang menonton, bahawa bukan semua prospek yang sedang berada dalam Penjara Kajang ni apabila mereka keluar mereka tak tahu apa-apa kan. Ini yang diterapkan dalam Penjara Kajang dengan pegawai-pegawai yang akan mengawal ataupun mengenal pasti yang mana yang lebih bagus, insya-Allah. Dan antara pengalaman yang paling berkesan Tuan yang boleh diceritakan ataupun mencabarlah untuk dikongsikan sepanjang bergelar pegawai di penjara ni? Okey, berkenaan dengan cabaran dan halangan lah. Cabaran ni bagi saya, kerja pegawai penjara ni macam-macam cabaran ada. Macam-macam ada. Cuma mungkin yang saya boleh kongsikan adalah bagi saya dari segi pemulihan adalah aspek dari segi pemulihan ni yang saya nampak adalah stigma masyarakat.
terutama ahli keluarga sendiri. Ahli keluarga? Ya, Oh, itu ada satu kes yang saya boleh kongsikan. Ada ayah kepada prospek sendiri yang tidak mahu menerima permohonan payroll daripada prospek tersebut. Oh, Jadi minta maaf tuan mencelah tuan. Tadi tuan kata maknanya ahli keluarga yang perlu nak minta untuk maksud saya ahli keluarga menolak permohonan prospek dengan menyatakan bahawa anak dia belum boleh berubah. Okey, faham. Jadi itu cabaran saya lah. Jadi kita ada satu program ataupun majlis yang saya boleh kongsikan adalah majlis jalinan kasih, di mana ia adalah satu program penjumpaan bersemuka. Jadi family tersebut hadir dan di akhir majlis saya ringkaskan ayah kepada prospek tersebut berjumpa dengan saya, bersalam dan dia menyatakan perasaan gembira dia. Bahawa anak dia dah berubah. Mungkin bagi saya yang saya nampak, dia nampak dari segi peradaban, tingkah laku kan, ada perubahan sikap dan tingkah laku. So saya rasa benda tu deep lah bagi saya. Memberi kesan kat saya bahawa manusia boleh berubah. Betul. So kita kena bagi peluang. Kedua kepada prospek. Betul sangat terkesan. Itu saya yakin ramai juga di luar sana tu yang macam ada yang dah terbuka minda ataupun ada yang dah nampak sebenarnya apa yang berlaku di sebalik mereka yang telah keluar daripada penjara ni, bagaimana kehidupan mereka berbeza dengan sebelumnya. Dan selepas ni kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan bukan konflik apa sebenarnya dalam penjara ni. Saya yakin pegawai-pegawai memang macam tuan kongsikan sebentar tadi, memang banyak kerena, banyak nak kena layan dengan perangai semua orang kan. Tapi kita nak tahu selepas ni tuan, kita jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita nak berhenti berehat seketika, kembali dalam CCTV di sini. Banyak kisah inspirasi insyaAllah. Alhamdulillah, kembali dalam CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi. Yang istimewanya kami bersiaran dari penjara Kajang. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Arifin, salah seorang pegawai yang bertugas di penjara Kajang ini. Sementara tadi Tuan Arifin telah berkongsikan berkenaan latar belakang beliau, beliau berasal daripada mana dan juga apa yang beliau lakukan di penjara Kajang ni. Dan kita nak teruskan dengan kisah inspirasi yang beliau kongsikan berkenaan dengan konflik. Tuan, sudah semestinya tuan apabila berada dalam penjara ni, bertugas dalam penjara ni, banyak kerena yang tuan kena hadap. Banyak, orang kata dia banyak kepala lah kan dalam ni kan. Kira macam dengan pegawai-pegawai sendiri saya tak tahu bagaimana antara pegawai dan juga antara prospek. Mungkin tuan boleh kongsikan kepada kami dan juga yang sedang menonton, yang sedang mendengar, apa antara situasi ataupun cara bagaimana tuan sendiri menangani ataupun nak mendepani setiap konflik. Itu kita mulakan dengan prospek dululah tuan. Silakan. Okey, berkenaan dengan konflik. Konflik ni bagi saya lah, pandangan saya ataupun pengalaman saya di dalam jabatan ataupun di dalam penjara Kajang ni, saya suka apabila penerimaan awal prospek, kita telah beri intervensi awal. Mana kita beri ilmu kepada prospek. Di mana sebagai contohnya kita memberi mereka ilmu modul-modul pemulihan. Sebagai contoh yang saya suka tekankan adalah kita bagi kemahiran berfikir sebelum bertindak. Jadi bila ada apa-apa konflik di antara prospek, mereka perlu bawa isu berjumpa dengan pegawai yang bertugas. Jadi benda-benda macam ni kita mematangkan mereka menggunakan 3P yang kita amalkan. Perasaan, pemikiran, perbuatan. Baik. Jadi feeling, thinking, action. Jadi bila ada apa-apa perasaan sedih, kecewa, marah atau sebagainya, mereka perlulah berfikir secara rasional sebelum mereka bertindak. Dan juga pada masa yang sama saya amalkan family concept. So ada love, concern and responsibility. Jadi untuk mengekalkan keamanan, keharmonian, jadi kuranglah risiko untuk berlakunya pertengkaran, pergaduhan dan
Nak kita sebenarnya tuan nak buka minda semua orang yang sedang menonton ataupun yang sedang mendengar ni tuan, yang mana mereka ni kat luar sana tu banyak sebenarnya tengok TV lebih tuan, tengok movie lebih, tengok filem kan, lain berbeza dengan situasi ataupun keadaan sebenar. Mungkin ada yang mungkin ada persamaan tapi tak semua yang sama, yang mana ada jugalah mungkin daripada sudut pandang mereka ataupun sudut pemikiran mereka, dalam penjara ni je mesti ada vandalism, mesti ada keganasan ataupun pergaduhan. Apa yang kita nak berikan ataupun apa yang kita nak tunjukkan sebenarnya, yang nak dicerita, yang boleh tuan kongsikan kepada kami semualah, yang berbeza dengan pandangan apa yang mereka tonton dalam TV, filem. Okey, saya ringkaskan lah. Bagi saya dalam filem mungkin kita nampak lebih kepada keganasan. Tapi kita percaya bahawa pergaduhan tu biasa. Tapi bagi saya di dalam penjara ni prospek mengejar atau berlumba bersaing untuk melakukan perubahan. Sebab kita ada fasa-fasa dalam modul program pembangunan insan. Jadi mereka perlu menunjukkan disiplin yang baik, mempunyai markah merit yang baik supaya mereka boleh bergerak ke dalam fasa-fasa yang seterusnya. Sebab dia ada penilaian, ada gaji-gaji banduan. Banyak yang saya boleh kongsikan. Maknanya lebih kepada persaingan sihat lah. Yes. Baik. Itu yang kita boleh kongsikan. Dan tadi tuan ada cerita berkenaan dengan pendidikan. Boleh kongsikan dengan lebih lanjut antara lain yang boleh diceritakan tentang apa yang mereka belajar dekat sini ataupun bagaimana mereka mendapat akses dalam pembelajaran ataupun proses rehab tu bagaimana? Okey, untuk makluman semua, Jabatan Penjara kita ada program pembangunan insan yang terdiri daripada 4 fasa. Iaitu fasa 1 selama 2 bulan, di mana adalah satu fasa orientasi dan intervensi bersasar. Jadi untuk fasa 1 ni kita membentuk mereka pembentukan diri. Kita ada modul-modul seperti modul muhasabah diri, modul pengurusan diri, pembentukan diri, modul moral dan macam-macam lagi. Dan seterusnya ke fasa 2, sebelum dinaikkan ke fasa, mereka kita akan buat penilaian. So bila tunjuk disiplin yang baik, mempunyai kira achieve target lah ni, achieve target merit lah ni, baru dinaik ke fasa. Okey, fasa 2 pula kita di dalam saya bekerja di seksyen rawatan dan pemulihan dadah. Jadi fasa 2 kita memodifikasi sikap dan tingkah laku serta perkembangan intellectual dan spiritual. Seperti yang ada di dalam RPD, kita ada program TC, Al-Aqah dan juga PNB, Pendidikan dan Bimbingan. Seterusnya adalah fasa 3. Fasa 3 adalah fasa kemahiran. Kita sebagai program penjara kita bagi kemahiran vocational. Di mana mereka diberi ilmu kemahiran seperti contoh bengkel jahit. Dalam penjara ni kita ada banyak bengkel. Bengkel jahit, bengkel ukiran, bengkel kimpalan. So kemahiran bersijil mereka ada dan mereka boleh gunakan apabila mereka bebas nanti. Tapi hasil-hasil tu pergi ke mana tuan? Kira macam kan ada tadi tuan ada kata bengkel, banyak bengkel. Misal kata kalau bengkel menjahit, misal kata kalau mereka hasilkan contoh produk baju bagaimana? Kita ada buat jualan di galeri. So di Penjara Gajang pun kita ada galeri jualan. So masyarakat luar boleh datang lah, boleh tengok hasil-hasil produk penjara. And last sekali ada satu fasa 4. Fasa 4 adalah program reintegrasi. Sebelum prospek bebas, 6 bulan ke setahun sebelum bebas, mereka diberi peluang untuk bekerja di luar tembok. Itu adalah program supaya mereka dekatkan diri dengan masyarakat luar. So, ada tempoh kira macam 6 bulan ke setahun macam tu? Baki hukuman baki 6 bulan hingga ke setahun. Sebelum saya tertinggal, ada juga untuk makluman, di penjara kita ada prospek yang sedang menjalani pengajian tinggi OUM di dalam penjara. Di dalam penjara ya. So untuk makluman kita ada satu prospek yang PhD, 2 master, 3 degree dan 7 diploma. Itu yang kita nak ubah persepsi masyarakat tu sebenarnya di luar sana tu, yang mana mereka kat sini juga berpendidikan, mendapat akses pendidikan, diberi peluang untuk sambung belajar dan sebagainya. Masya-Allah. Itu hebat. Baik. Sebenarnya ada juga yang kita nak tanyakan berkenaan dengan sistem mula, yang mana kita nak tahu dengan lebih lanjut. Tapi insyaAllah tuan, selepas ni tuan kita nak berhenti berehat dulu. Bagilah tuan Arifin kita tarik nafas. InsyaAllah anda semua jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ni dalam CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi.
Kembali dalam CCTV, di sini banyak kisah inspirasi dan kali ini kita bersama dengan Tuan Arifin dari Penjara Kajang. Kita bersiaran dari Penjara Kajang yang mana Tuan Arifin tadi banyak dah berkongsikan berkenaan dengan pengalaman, cerita berkenaan dengan pendidikan dan sebagainya apa yang terdapat dalam penjara ni. Dan Tuan, sebentar tadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh berkenaan dengan soalan yang saya bakal ajukan sedikit Tuan daripada tadi saya nak tanya, tapi memandangkan banyak cerita dan pengalaman yang Tuan kongsikan tak kesampaian pula. Tuan, apa sebenarnya orang kata apa pencetus ataupun sebab utama Tuan nak menjadi pegawai penjara ni Tuan? Soalan tu bagi saya, kalau kita kat sekolah dulu pun kita tak ada pun cita-cita jadi pegawai penjara. Ya, betul. Biasanya polis, bomber dan sebagainya. Tapi bagi saya rezeki lah. Rezeki Allah dah tentukan dan saya bersyukur kerana diberi peluang untuk bekerja sebagai pegawai penjara. Minat tu datang kemudian. Memang minat akan datang kemudian. Yes. Okay, kita cuba dulu sebenarnya. Baik, Tuan, melihat kepada sistem Tuan yang ada dalam penjara sekarang inilah sepanjang kerjaya Tuan, apabila Tuan bermula sebagai pegawai penjara dulu, bagaimana, adakah antara penambahbaikan yang boleh dikongsikan dari sudut pemulihan lah, macam Tuan sendiri di bahagian rehab kan, yang boleh dikongsikan, adakah sistem-sistem masih lagi terpakai sistem lama ataupun adakah perubahan sistem terbaru untuk dalam sudut pemulihan ni lah kiranya yang boleh dikongsikan bersama dengan kami Tuan? Perubahan dalam sistem ni bagi saya memang banyak Tuan. So mungkin untuk makluman masyarakat, kalau dulu zaman dahulu kala penjara mungkin kita nampak kejam. Zaman Portugis, British mungkin lebih kepada tahan dan dera. Tapi zaman sekarang yang saya nampak lebih kepada pemulihan. Correctional. Kita betulkan yang salah. Kita memulihkan prospek. Jadi yang saya nampak sebagai contoh program payroll. Program payroll yang saya nampak kebaikannya, kita berjaya mengurangkan kesesakan di dalam penjara. Kita memberi peluang kedua kepada prospek, mereka boleh tinggal di luar bersama keluarga dan boleh sara pendapatan di luar. Sebab bagi saya program payroll ni yang saya boleh kongsikan adalah separuh daripada hukuman dilaksanakan di luar penjara. So banyak jugalah program-program perubahan, contoh FMI, 5-minute intervention, di mana kita membentuk prospek, membina hubungan repo sesama anggota dengan prospek. Jadi banyak kebaikan yang kita dapat, anyone, anytime. Kita menjalankan confrontation, teguran dan nasihat kepada prospek. Ada satu juga contoh penjara juga untuk makluman sebagai pusat ketamadunan pembangunan kemanusiaan. CHCDC, Civilized Human Culture Development Center, di mana kita membentuk atau memulihkan prospek menjadi insan yang berguna, menjadi apabila mereka bebas jadi insan yang produktif kepada negara. Baik, itu apa yang kita boleh sampaikan kepada penonton-penonton juga pendengar-pendengar kita. Antara nasihat yang kita boleh berikan kepada mereka yang mungkin nak menceburi bidang ni, nak kata oh ini macam bagus ni, pegawai penjara, yang memberikan inspirasi bukan setakat kepada masyarakat luar, juga kepada prospek ataupun penghuni penjara sendiri. Apa antara kata-kata yang boleh disampaikan kepada mereka? Okey, untuk masyarakat luar, bagi saya yang berminat. Yang berminat. Okey, bagi saya apa-apa kerja pun bagi saya kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Ini bukan senang jadi pegawai penjara. Untuk pegawai penjara ni persediaan mental dan fizikal tu kena wajib. Sebab kita menjaga manusia. Betul. Kita bukan menjaga robot. So perlu ada perasaan empati, simpati. Tapi saya bersyukur kerana saya diberi kursus untuk menguatkan lagi mental dan fizikal saya. Jadi tapi bagi saya apa-apa pekerjaan pun kita bekerjalah dengan ikhlas. Kita betulkan kita punya nawaitu, sebab Allah juga bagi kita hebat. Betul. Allah bagi kita keyakinan diri. Allah bagi, dan last sekali Allah juga lah yang memudahkan urusan kita. Betul. So bagi saya apa-apa pekerjaan pun kita kena kerja dengan ikhlas. Baik. Itu berkenaan dengan mereka yang berminat sebagai pegawai penjara, dan kepada mereka yang di luar sana juga
orang kata ialah antara lain yang kita boleh kongsikan kepada mereka bahawa mereka penghuni-penghuni penjara di sini sendiri ataupun prospek-prospek bukan selamanya begitu. Misal kata manusia memang ada melakukan kesilapan. Apa antara kata-kata yang boleh disampaikan kepada masyarakat di luar sana supaya mereka dapat menerima prospek-prospek ataupun penghuni yang telah pun keluar ataupun selesai menjalani hukuman mereka? Okey, saya wakil kepada jabatan penjara kepada masyarakat luar di sana. Bagi saya adalah bersama-sama jabatan penjara dalam proses memulihkan prospek, bahawa kita kena percaya manusia boleh berubah. Kita kena bagi peluang kedua kepada mereka dan supaya kita bersama-sama mengekalkan kepulihan mereka. So dengan harapan supaya masyarakat boleh bagi sokongan sosial, mungkin boleh bagi peluang pekerjaan kepada mereka, kerana kita ingat hidayah itu milik Allah. Betul. Kita kena bagi peluang kedua kepada mereka. Masya Allah. Baik, itu dia, terima kasih kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Muhammad Arifin Ide bersama dengan kami dalam CCTV. InsyaAllah dapat memberikan sedikit sebanyak inspirasi kepada masyarakat luar sana yang mendengar dan maupun yang menonton di CCTV. InsyaAllah jumpa lagi di lain kesempatan, tuan. Terima kasih. Okay, masih banyak. Tahniah diucapkan kerana berjaya kata memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Jangan lupa minggu hadapan kita akan bersama dengan salah seorang penghuni penjara sendiri ataupun prospek di sini yang mana beliau adalah seorang yang begitu istimewa dan banyak mencapai kejayaan di dunia ini maupun secara spiritual yang kita bakal kongsikan kepada anda semua insyaAllah di minggu hadapan bersama kami lagi dalam CCTV. InsyaAllah di sini banyak kisah inspirasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.